Okay, so jom kita start kelas kita hari ini. Okay, so hari ini saya punya target is I want to discuss tutorial chapter 6.2 yang kita belajar minggu lepas hari Jumaat on factor theorem, remainder theorem and also zeros of polynomials. Okay, and then secondly saya nak masuk chapter 6.3 which is partial fractions. Okay, itu adalah the last subtopic that we have in chapter 6. Okay, so saya akan straight away pergi discuss soalan tutorial. Okay, so jom kita start soalan nombor 6. Okay, this one. Okay, so soalan ni, soalan yang saya highlightkan dalam GC tapi saya rasa kebanyakan daripada awak memang tak dapat yang soalan nombor 6 ni as highlighted question. So memang ramai yang buat 8 je, okay. Tapi ada beberapa kawan awak yang dapat, so mari kita tengok macam mana cara dibuat. Okay, boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Okay, so kalau ada apa-apa soalan terus tanya okay, so let's. So kalau kita tengok soalan nombor 6, dia cakap dekat situ, the remainder of px. So kita baca dulu soalan. So it's stated over there that the remainder of px, this one, this is the polynomial, first polynomial awak. Dia adalah x minus 1. Okay, and the remainder of qx awak, polynomial qx, this one, polynomial awak. Okay, remainder dia, sorry, itu bukan remainder. This one is not the remainder. This one is the divisor. Okay, sebab dia kata is divided by x minus 1. Okay, so this one adalah divisor kita. Okay, and then untuk polinomial yang kedua pula, the qx1. Okay, so dia dibahagi dengan 2x plus 1. Okay, and then kedua-dua ni dia akan dapat remainder yang sama. Okay, so contoh saya buat macam ni. Daripada yang sini, from this one, kita boleh dapat nilai x kita is equal to 1. Okay, yang bawah ni saya boleh dapat x equal to negative 1 over 2 kat situ. Okay, so maksud dia punya remainder sama is bila awak substitutekan nilai ni into this one and nilai ini into this polynomial, dia akan jadi equal sebab remainder dia sama. So bila awak masukkan nilai yang kita bahagikan tu, dia akan dapat baki yang sama. Okay, so kalau tengok dekat kawan awak buat ni, tengok kat kawan awak pun yang jalan kerja, let me besarkan sikit. Okay, so first dia cari dulu, dia masukkan dulu x equal to 1 kat sini. Okay, so dia akan dapat equation yang pertama over here. So dekat sini, awak gantikan dia dengan 1, substitute this with 1. Okay, and then this is going to be your first equation. Okay, so secondly, kita akan substitute nilai x equal to negative 1 over 2. So this one pun awak gantikan dengan negative 1 over 2. Okay, ganti masuk. Sebab kalau awak tulis qx adalah the original polynomial kita. Tapi sekarang kita dah substitutekan dia dengan negative 1 over 2. So you need to substitute yang dalam ni dengan negative 1 over 2. Sebab dekat sini dah tukar. Okay, cara penulisan kena betul. Okay, so awak akan dapat this equation nombor 2. Okay, so kedua-dua ni sebenarnya adalah sama sebab dia kata remainder kita sama. So kawan awak buat dekat sini equal. Okay, so lastly awak akan dapat r equal to 1 over 8. Okay, as simple as that. Boleh faham tak? Ada soalan setakat ni? Ada, Miss. Faham. Tak ada. Okay, boleh faham kan? Sebab dia senang je ni. Dia very straightforward punya question. Okay, so let's continue to question number 7. Okay, so soalan nombor 7. Mari kita tengok. Okay, so soalan nombor 7. Dia cakap kat sini, the remainder of polynomial px is 3 when divided by x minus 2. Okay, so remainder dia 3 bila dia dibahagi dengan x minus 2. Okay, so kat sini information ini kita sebenarnya boleh tulis dia as this one kita akan dapat x equal to 2. Okay, so awak substitutekan x equal to 2, awak akan dapat 3. Macam tu. Okay, so itu adalah information yang pertama. Okay, kalau tengok yang warna purple pula, dia kata remainder dia adalah 2 when divided by x minus 3. Okay, so x minus 3 is actually, the root is x equal to 3 kat situ. Okay, kita boleh tulis dia as x equal to 3. So bila substitutekan 3 ke dalam x, so awak akan dapat 2. So maksudnya P3 is equal to 2. Macam tu. Okay, and then last information, soalan cakap, if the remainder px is px plus q, okay, so ini remainder kita
And then dikata kat situ, soalan itu kita punya polynomial dia dibahagikan dengan this quadratic expression. Okay, so saya tulis dekat sini. Kita punya divided by ni maksudnya ni adalah kita punya divisor. Okay, so divisor dx is equal to x square minus 5x plus 6. Contoh. Okay, and then dia punya remainder is Rx. So Rx is equal to Px plus Q. Okay, so soalan minta kita cari nilai P dekat sini and nilai Q dekat sini. Okay, so this one kita akan guna remainder theorem. Okay, so cuba awak tengok dulu dekat dx awak ni. This one over here. Apa yang awak perasan pada quadratic expression dekat sini? Boleh tak kita nak factorizekan dia? Can we factorize it? Can Okay, what is it going to be? x minus 2, X minus 2, x minus 3. X minus 3, exactly. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya this factor dia sama dengan dekat sini. This one. These two are the same, sama. Okay, so apa yang awak boleh buat daripada sini is, okay, so awak start dulu dengan tulis equation Px. So Px is equal to Qx times with dx plus remainder x, contoh. Okay, so kita tak tahu polinomial kita apa, so just tulis je Px. Over there. Okay, and then Qx pun kita tak tahu. Okay, but you know your dx. Okay, dx awak dah tahu. Your dx is this one over here. This is your dx. Cahaya sangat warna dia. Sekejap Okay, so ini dx awak. Okay, so kita gantikan masuk dekat sini. So awak akan dapat x minus 2 times with x minus 3. Okay, so itu adalah divisor awak. And then kita akan pluskan dengan remainder. So remainder kita adalah Px plus Q. This is our remainder. Ni dekat sini. Oops. Okay, so just copy balik. Masukkan balik. So kita dapat Px plus Q. Okay, so kita ada satu equation yang baru. Satu kiranya ni macam new equation kita lah. New equation. Okay, so apa yang awak boleh buat daripada sini is this one, this information awak tak guna lagi. Okay, so saya akan guna information yang ini dengan yang ini dekat sini. Kita akan applykan dia. Okay, so let's try this one. So sekarang kita nak guna yang first dulu. Masukkan ke dalam ini. Okay, so awak akan ada P2 sama dengan 3. P2 sama dengan 3. Okay, so kita gantikan masuk 2 into this one, into this one, this one, this one. Semualah kiranya. Okay, tapi bila awak gantikan masuk dekat sini, 2 masuk dekat sini, dia akan jadi apa? 0. Yeah, 0. So maksudnya this whole term over here is equal to 0. Okay, so awak akan dapat P2. P2 kita adalah 3. So kita masukkan, so dapat kosong kat situ. So tinggal yang ini je lah kan. This one jadi 2. This one inside will become 2. So awak ada 2 P plus Q is equal to 3. Okay, boleh faham tak macam mana saya dapat 2P tambah Q sama dengan 3? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so saya ganti masuk je X equal to 2 tu dekat dalam ni. So this whole thing akan jadi 0. So tinggal yang ini sahaja. Okay, and then saya masukkan pula yang lagi satu. Let's use another colour. This one. Okay, saya masukkan yang ini pula into this one. Okay, so itu adalah P3 equal to 2. So we have P3 equal to 2. Okay, so just substitute X equal to 2 into your polynomial right now. Okay, so 3 masukkan dekat sini. What will happen to this whole thing? Also 0. Also 0, okay. So we have, kita cuma tinggal this one sahaja. This one gantikan dengan 3. So awak akan dapat
3p plus q is equal to 2. Okay, so now you have two equation to find two variables. Okay, so boleh gunakan apa nama dia tu? Simultaneous equation. Okay, so saya ada satu equation. Equation 1, this is equation number 2. Okay, so daripada sini kita boleh terus tolakkan equation number 1. Tolakkan equation 1 dengan equation 2. Sebab apa? Sebab kat sini ada Q, dekat sini ada Q. So kita boleh hilangkan terus Q, so dapat cari P. Okay, so kita buat 1 minus 2. Okay, so we have 2P. 2P minus 3P. Dia akan jadi negative P. So we have negative P. And then Q kita dah hilang. Okay, lepas tu 3 tolak 2, awak akan dapat 1. So P is equal to negative 1. Just like that. Okay, and then nak cari Q pula, awak boleh substitute dia into any of the equation. Nak masuk dalam yang first equation boleh. Nak masuk dalam second equation pun no problem. Okay, so just substitute mana-mana yang awak nak. So we sub P into, let's say saya nak masukkan dia dekat dalam equation 1. So saya akan dapat 2 times negative 1 plus Q equal to 3. Okay, so this one kita akan dapat negative 2 plus Q equal to 3. So Q is equal to 5. This is your final answer. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Ada soalan tak? Is everyone Yeah. clear? Tak ada? Tiada. Ada, okay good. Okay, so saya teruskan okay ke? Macam laju pula saya rasa hari ni saya. Okey je. Okay, jangan. Teruskan, Kalau saya teruskan. Okay, kalau saya laju, remindkan saya. So saya slow sikit. Okay, kalau awak tak faham, terus tanya. Okay, Can so listen. let's continue. Okay, so soalan nombor 8. Okay, so soalan nombor 8 ni yang saya highlightkan dekat dalam GC. Okay, so ramai yang buat soalan ni and ramai juga yang betul. Cuma ada seorang dua sahaja yang ada silap sikit. Okay, so mari kita tengok macam mana sebenarnya kita nak buat soalan ni. Okay, so if you read the question carefully, dia cakap dekat situ, the polynomial Px, so we have a polynomial. This is our polynomial kat sini. Okay, and then dia cakap dekat situ divisible. Apa maksud perkataan divisible kat sini? What does it mean by divisible? Tiada remainder. Yes, exactly. So maksud divisible adalah dia tiada remainder. Tiada remainder. Okay, so tiada remainder maksudnya remainder awak kosong lah. So your Rx is equal to 0. Okay, so and then dia cakap dia adalah divisible. Dia tak ada remainder bila dia dibahagikan dengan x square plus 2x minus 3. Okay, so from that, soalan minta kita cari nilai A dan juga nilai B. So you need to find what is A over here and what is B over here. Okay, so apa yang awak boleh buat adalah first, kita ada this one. Okay, so soalan ni, if you try to factorize, dia dapat dua factor actually. Okay, so ini adalah factor yang pertama. This one adalah factor yang kedua. Okay, you have two factor. Okay, so maksudnya dekat sini, bila awak masukkan factor yang pertama, bila awak try bahagikan dengan factor yang pertama, this one, let's say awak bahagikan yang ini dengan factor pertama, dia akan dapat remainder sama dengan kosong. And bila awak bahagikan dengan factor yang kedua, dia pun akan dapat remainder equal to 0. Okay, so sama juga maksudnya bila awak try masukkan nilai x dia. Okay, when you substitute x equal to 1, sebab ni 1, into this one, dia akan dapat 0. The same goes to when you substitute this one into this one, you will also get 0. Okay, sebab dia kata divisible, so dia tiada remainder. Okay, so jom kita tengok macam mana kawan awak buat. Okay, so first kawan awak dia tulis dulu information yang dia faham. So bila dia substitutekan 1, dia akan dapat equal to 0. Okay, so substitute 1 into this one, this one, this one, akan dapat this equation. Okay, so kawan awak dia pindah-pindahkan, dapat jadikan A sebagai subjek. So this is the first equation.
Okay, and then secondly, kawan awak tulis this information first. P negative 3 is equal to 0. Okay, so just substitute x equal to negative 3 into your polynomial. Okay, so you will get this equation over here. Okay, and then simplify, dapat macam ni. Okay, so sekarang kita ada dua equation. We have two equation to find two variable. Okay, so just substitute A into this one. You will find B equal to negative 1. Okay, and then bila dapat B, substitutekan balik untuk cari nilai A kat sini. Dapat jawapan dua-dua, betul. Okay, is this question clear? Okay. Okay. Ada soalan tak? Ada beberapa je yang salah. Ada few people kot, 2-3 orang saja yang salah this question. So minta awak buat pembetulan. Okay, untuk soalan ni. Okay, so kalau tak ada soalan, kita pergi to the next method. Okay, so soalan ni, saya ingatkan dia ada satu method. Rupanya dia ada dua method. Okay, so let's take a look at the second method daripada kawan awak. So, this is the second method. Okay, so kalau tengok dekat sini, kan kita boleh buat long division. So, bila kita buat long division, awak masukkan polinomial awak kat sini. Okay, and then this is your divisor. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, bila kawan awak ni dia buat long division, dekat bawah sekali dia akan dapat satu expression yang ada dua unknown. Okay, tapi kita tahu sekarang ni kita punya polynomial ni dia adalah divisible dengan kita punya divisor. So maksud divisible kat sini, kita punya remainder dia mesti sama dengan kosong. Okay, so bila sama dengan kosong, kawan awak dia buat comparison. Okay, so dia ambil this one, this whole remainder equal it to 0. Okay, so kalau tengok dekat situ, one part over here is equal to 0. One part over here equal to 0. Okay, so dia dapat dua equation dekat sini. So ni equation yang pertama. This one is the first equation. This one is the second, lebih kurang second equation. Okay, so still akan dapat jawapan yang sama juga. A is 10, B is negative 1. Okay, boleh faham tak macam mana kau buat long division dekat sini? Can you understand how your friend do long division over here? Boleh tak? Faham? Saya tak perlu explain? Faham Okay. Okay, good. Alright. Okay, itu adalah soalan nombor 8. Okay, so meh kita tengok beberapa kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Dia bukan really kesilapan, cuma maybe tak lengkap sikit kot. Okay, so tengok yang belah kanan ni dulu. This one over here. Okay, so kalau saya tengok dekat sini, daripada sini, pakai pen merah. From this one to this one, dia macam tiba-tiba. So saya tak tahu mana datangnya this thing. And also this one. Okay, so nanti siapa-siapa yang buat ni, minta buat pembetulan balik. Sila tunjukkan cara macam mana awak dapat yang bawah ni. Show me how you get this one down here. Okay, boleh ke? Okay, so yang nombor 8, yang belah kanan ni bagi saya, kalau dia ada markah, yang ni memang tak akan dapat markah. 0. Contohlah kalau total markah adalah 5 or 6, it will be 0 sebab dia tiada jalan kerja at all. Okay, so itu adalah yang belah kanan. Okay, tengok yang belah kiri. Sekejap. Saya rasa dia tak ada kesilapan punya ni. Okay, cumanya, okay, if you take a look on the left hand side sekarang ni, daripada sini, okay, daripada this one, macam mana dia boleh jadi this one? How? From the left, how can it be right over here? Dia macam tak jelas kan? Yes, betul. Sebab initially, actually, the P1 is equal to 0. Okay, tapi kat sini kawan awak dia tak tulis. Dia terus je lompat B is equal to 9 minus 8. Okay, so sepatutnya awak kena tulis dulu the information dekat bawah ni. So you need to add something over here.
ataupun letak dekat atas sebab kita tahu kita punya polynomial sekarang ni adalah divisible by x minus 1. So you need to write an information up here. So P1 is equal to 0. Okay, barulah dia boleh jadi macam ini. Sama juga dekat yang P negative 3 ni. So you know that when substituting x equal to negative 3, your remainder will be 0. Okay. Baru boleh dapat this one. Okay, ya. Itu sahaja untuk soalan ini nombor 8. Okay, ada soalan tak before saya pergi ke soalan yang lain? Number 8, now it's number 9. Okay, everyone is okay? Okay. Okay, good. So, jom kita tengok soalan lain. Sekejap Ini nombor 9. Nombor 10. 17. Saya pergi nombor 10 terus lah. Okay, jom kita tengok soalan ni. Okay, so nombor 10, dia cakap dekat situ, the first statement given by the question is Px is a polynomial of degree 3. So maksud polynomial of degree 3 ni sekarang is your highest degree of your polynomial will be x power of 3. Okay, so awak boleh tulis dia as Px is equal to x power of 3, and then dia ada x power of 2, and then dia ada x power of 1 plus x power of 0. Okay, tapi dia bukan stand alone. Dia mesti akan ada coefficient. So awak kena tambahkan dekat depan dia, it is ax cube plus bx square plus cx1 plus dx0. Okay, so let me erase this one and also this one. Okay, so sekarang awak tahu polynomial awak punya general equation is ax cube plus bx square plus cx plus d. Sebab dia dah cakap dah dekat situ, kita punya polynomial ni adalah degree dia 3. Okay, so itu adalah the first information that we have. Okay, and then soalan sambung pula, dia cakap given that P1 equal to P negative 2 is equal to 0. What does it mean by this? Apa maksud dia kat sini? Equal to 0. Ini remainder theorem. Boleh tak kita nak tahu apa faktor untuk polinomial kita? Siapa nak cuba? X minus 1, X plus 2. Okay, exactly. So maksudnya dekat sini, kita dah tahu, we know that the roots of our polynomial are 1 and also negative 2. Okay, so dalam erti kata lain, awak boleh tulis juga the factor of our polynomial are x minus 1 and also x plus 2. Okay, so these are the two these are the two factors that we know pasal kita punya polynomial ni sekarang ni. Okay, and then soalan sambung lagi, kita tengok last information. Soalan bagi kita P negative 1 is equal to 4 and P2 is equal to 28. Okay, so untuk soalan ni, dia ada dua cara untuk awak solvekan dia. Saya tunjukkan cara yang pertama, sekejap lagi saya akan share kawan awak punya cara yang kedua. Okay, so untuk cara yang pertama, we know that our polynomial is degree 3. So daripada sini, from this one, macam mana awak nak jadikan dia degree 3? Kalau degree 3, dia kena ada berapa factor? 3. Yes, exactly. So dia mesti ada 3 factor. So just add another factor. So dia mesti linear juga sebab kat sini x kuasa 1, x kuasa 1. So dia mesti x kuasa 1 juga. Untuk jadikan dia x kuasa 3. Okay, so it must be in the form of ax plus b. Okay, that will be your third factor. Okay, so I rewrite my polynomial. Saya tulis semula. So we have px is equal to x minus 1, x plus 1, and ax, ya ampun, sorry. Ax plus b.
Okay, so soalan minta apa sebenarnya? Soalan nak kita factorize px completely. So maksud factorize completely is kalau awak ada kuasa 2, if let's say you have polynomial, the degree is 2. So saya bagi contoh kat sini, px is equal to x square minus 1. Okay, so awak kena factorizekan dia into 2 factors. So it will be x plus 1 x minus 1. This is factorized completely. Okay, bila ada degree 2, factor mesti 2. Okay, sekarang if let's say awak ada degree 3. So macam soalan kita ni. So awak ada degree 3, the degree is 3, dia punya factor mesti 3. Okay, so itu adalah maksud factorized completely. If you have degree 4, then dia punya factor mesti 4 and so on. Okay, so sekarang ni kita dah tahu apa soalan nak. So kalau tengok dekat sini, memang dia dah jadi dalam bentuk factor pun. Okay, so this is the first factor, second factor, third factor. Okay, so what's left for us is to find the value of A and also B. And how are you going to do that? Sebenarnya nak cari nilai A dan juga nilai B. Ada tak apa-apa lagi information yang awak tak guna? Yes. This one. Ini tak guna lagi. Okay, ini and also this one. Awak tak guna lagi this information. Okay, kalaulah awak guna this information, adakah dia membantu untuk mencari nilai A dan B? Will it be helpful? Yes or no? Sekejap ni saya tengok list nama lah. Favorite hari ni H17 lah. Syahira. Nur Syahira binti Rapandi. Anak pakcik Rapandi. Ya, yeah, okay. So macam mana kita nak cari nilai A dan juga nilai B? Syahira is typing. Syahira is not answering. Syahira okey ke tu? Sekejap saya minum air. Tekak. Okey, tak apa. Saya sambung. Syahira, sekejap lagi kita sambung, okay? Saya balik kepada awak. Okay, so just substitute this value into this one. This one. Semuanya lah masukkan. Okay, so dia akan dapat equal to 4. Okay, so when x is equal to negative 1. Okay, so tak perlu pun sebenarnya untuk tulis when x is equal to negative 1. Tapi saya nak jadikan dia sebagai saya punya revision. I don't want to be confused with the value that I put inside my polynomial. Okay, so dia akan jadi p negative 1 is equal to negative 1 minus 1. Okay, and then negative 1 A. Betul ke saya buat ni? Plus 2, Miss. Plus 2. Okay, patut dah. Thank you. X plus 2. Okay, so this is going to be plus 2 as well. Okay, and then A times negative 1 plus B. Close bracket. Okay, so let's simplify this one. So kita tahu P negative 1 is equal to 4. This is equal to 4. Okay, and then on the right side, negative 1 minus 1 is negative 2. Okay, and then negative 1 plus 1 is 1. Okay, and then you expand, you will get negative A plus B. Oops. Macam ni. Okay, so saya nak pindahkan this one to the left. So I will get negative 2 is equal to negative A plus B. Okay, so this is my first equation. Okay, so secondly, kita substitutekan pula nilai x equal to 2 into our polynomial. So when x is equal to 2, so you are going to have P
2 is equal to, substitutekan, kita dapat 2 tolak 1 and then 2 plus 2 and then A times 2 plus B. Okay, just like that. Okay, so we know that P2 is equal to 28. So the left side is equal to 28 and then the right hand side is equal to 1 times 4 times with 2A plus B. Like this. Okay, so I bring 4 to the left hand side. So it will be 28 divided by 4 is 7. Okay, so 7 is equal to 2A plus B. So this is your second equation. Okay, so just tolakkan sahaja 1 dengan 2, awak akan dapat nilai A and then substitutekan nilai A awak akan dapat nilai B. Okay, yang ni buat sendiri nanti, sambung sendiri. Do it on your own. Okay. Ada soalan tak for this question? Saya rasa chapter polynomial dia macam senang sikit. Dia macam tak susah sangat pun. Betul ke? Adakah saya rasa ni seorang-seorang ke awak semua pun rasa senang? Boleh lah, tengah-tengah. Boleh lah masih cuba untuk memahamkan kan? Okay. Bersedang-sedang. Bersedar-sedar. Okay, good. Okay, so this is my method. Okay, so ini adalah cara untuk saya solvekan. Okay, so there's another one method that you can actually use to solve this question. Okay, let's take a look at your friends working over here. Okay, so dekat sini, kita tahu polinomial kita adalah degree 3. So kita dah tulis dekat sini, this is our polynomial. It's degree 3. Okay, and then we have 4 information that we know from the question. Okay, so saya ambil copy balik yang atas ni. Copy and then paste kat bawah. Okay, so this is the information yang soalan bagi dekat awak. Okay, so sebenarnya awak boleh masukkan setiap satu nilai X tu ke dalam awak punya polynomial. So awak akan ada 4 equation. Okay, so bila awak ada 4 variable, 4 unknown that you want to find, you need to have 4 equations. So bila awak guna cara yang ini, actually awak boleh je cari nilai A, B, C, D tu semua. Okay, so kat sini awak tengok kawan awak ni, dia masukkan nilai 1 into this equation. So this is the first equation that she get. Okay, and then sebab dia tahu kat hujung ni kosong. Okay, and then bila masukkan negatif 2, this is going to be your second equation. Okay, and then masukkan pula negative 1. This is your third equation and then masukkan 2. So this is your fourth equation. Okay, so you have fourth equation. No, it's not fourth. Yeah, fourth. Okay, so you have 4 equation over here. Okay, so dia macam a bit panjang sikit but it's actually good sebab memang boleh solvekan pun. Okay, tapi kena berhati-hatilah, jangan confuse which equation yang awak guna. Okay, so that's why kita bagi nama dekat equation kita ni. Equation 1, equation 2, 3, 4, dia ada sampai 5, 6, ni 7, 8. Okay, so nanti awak boleh cuba cara kawan awak buat ni. Okay, so saya terus lompat dekat bahagian this one. So kawan awak dia dah dapat the actual polynomial given that you know that A, B, C and D right now. Okay, so this is your polynomial. Okay, so sekarang kan soalan minta factorize. So untuk awak factorize, awak kena ada 3 factor. Okay, walaupun awak dah tahu, awak tekan calculator, awak tahu nilai root dia. So awak tekan calculator, awak dapat root dia 1, and then awak dapat negative 2, and then awak dapat negative 1/3. Okay, tapi awak tak boleh skip daripada from this one over here, awak skip dia tiba-tiba dekat sini. Okay, so maksudnya yang kawan awak buat ni, this one tak ada. Okay, so this one cannot, dia tak boleh. Okay, sebab hati kata saya cakap, kalau lah awak ada degree of polynomial awak tu, dia greater than 2, start dengan 3, 4 dan ke atas, untuk awak cari dia punya, untuk awak factorkan dia, awak mesti guna long division. Okay, dia tak boleh tiba-tiba dapat terus 3 faktor yang berbeza tanpa guna long division. Okay, long division mesti kena buat juga. Okay,
So kena follow step by step lah. Okay, sebab daripada sini, from this polynomial, you already know that one of your factor is x minus 1. Lagi satu is x plus 2. Sebab this information yang awak ada. Okay, so daripada sini, awak boleh gunakan this sebagai divisor awak. So either sama ada awak nak jadikan ini sebagai divisor, x minus 1, or awak boleh guna juga x plus 2. Okay, so sama je. Dia punya long division akan jadi berbeza sedikit, tapi jawapan akhir awak akan sama juga. No problem. Ni akan still sama. Okay, boleh faham tak? Boleh, Miss. Boleh, clear? Clear tapi caranya susah. Jadi saya ikut cara Miss je lah. Cuba je, cara ni senang juga sebenarnya. At first saya pun buat cara ni juga. Lepas tu baru saya come up with the second method tu. Okay, if you want to try, sebab takut nanti maybe ada soalan yang macam ni juga, boleh biasakan diri awak for that question. Okay, so dia ada banyak method sebenarnya untuk awak solvekan soalan-soalan macam ni. Okay, so just be creative using all the properties and definition that you have learned. So awak boleh buat dah. Okay. Ada soalan tak before saya move on to the next question? I think the last question before kita masuk chapter 6.3. Isa Absa. Tak ada. So, Absa. Lah Okay, so kalau tak ada soalan, jom kita tengok nombor 17. Okay, so nombor 17 adalah soalan berangkai. Dia ada guna factor theorem. Dia ada guna apa lagi kat situ? Solutions. This is roots saya rasa. Kita cari solutions. Okay, so apa lagi? This is number 17, write px. Okay, jom kita try buat satu-satu. Okay, so nombor 17. Okay, firstly soalan bagi kita a polynomial. Degree dia adalah degree 4. Okay, the highest power in our polynomial is 4, so it's degree 4. Kat sini. Okay, so use the factor theorem to show that x minus 1 is a factor of px. So, kalau nak gunakan factor theorem untuk show that x minus 1 ni is a factor of px, senang je cara dia. Okay, so from this one, you will get x is equal to 1. Okay, so you just substitute this value into your polynomial, dia mesti akan equal to 0. Okay, so cara awak nak tulis dia, awak buat macam ni. So, untuk the first part of the question, part A, okay, so we substitute P1 inside. Okay. Sekejap, salah-salah. Okay, and then awak buat dia equal to 1 power of 4 minus 1 cube minus 1 square plus 1. Okay, this is actually equal to 0. Equal to 0. Okay, so bila dia equal to 0 kat sini, maksudnya dia shown. Okay, contoh lah. Only need to write like this kan? Cara lain macam mana tak? What No, is no, the I other mean, method? I mean like we need to explain a little bit like from the factorial theorem or something. Oh, Or no, we no just need. need to sub in and then put a shown there. Yes, just sub in and then show. Oh, okay. As simple as that. Okay, so if I do it like this, kejap. P1 is equal to 0. Okay, so I substitute 1 plus 4 minus 1 cube minus 1 square plus 1 is equal to 0. So I get 0 is equal to 0, then I write it as shown. Betul tak saya buat macam ni? Is this correct? The second one that I did right now? Betul ke Maybe. salah? Siapa cakap betul angkat tangan? Salah. Salah. Ada beberapa orang angkat tangan. Sikit. Okay. So jawapan dia salah ya anak-anak. Okay. So tak boleh buat macam ni. Okay. Sebab soalan minta kita show that. So sebenarnya awak tak tahu pun dia adalah equal to 0 ataupun tidak. Okay. So daripada perkiraan awak, from your calculation over here, dia baru dapat kosong. Okay. And then kat sini baru awak tulis shown. Tapi awak tak boleh tulis dia daripada awal
dia adalah equal to 0. Okay, this one cannot jangan. This is our aim. Ini aim kita. This is our aim. Bukannya kita punya jalan kerja daripada awal. Can you understand what I'm trying to say? Faham, Miss. Faham? Okay, good. So, mesti pangkah dia besar-besar supaya awak tak buat. Salah. Okay, jangan buat. Alright, so settle. Untuk the first part. Okay, saya kecilkan balik. Tak muat pula nak buat. Resize. Okay, so jom kita sambung part B. Okay, so part B. Soalan nak apa sebenarnya? Soalan minta kita write our polynomial in the form of x minus 1 times with ax times with bx square minus c. Okay, so soalan minta kita tulis kita punya px in this form. Okay, so saya salin dulu. Saya salin kita punya px pada asalnya is x cube, x power of 4 x power of 4 minus x cube minus x square plus x. Okay, so soalan minta kita tulis dalam bentuk yang macam ni. So dia ada 1, 2, 3 bentuk. Okay, so jom kita try dulu tengok kita punya soalan polinomial sekarang ni. So what do you notice in every terms of our polynomial right now? This one over here. Apa persamaan yang dia ada? What are the similarity? What is, I think? Apa yang ada dekat sini, ada dekat sini, and dekat sini. Ada satu je benda yang ada. X. Yes, exactly. So all terms in our polynomial have x. Okay, so you can factor out the x right now. Okay, so awak bawa keluar dulu x tu. Bring x out. So kita akan tinggalkan dengan x cube minus x square minus x plus x. Macam tu. Okay, so settle kat situ. Alright, so sekarang ni kita, saya terlupa something. This one is 1. Okay, like this. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, this part, this x is actually this one. Okay, so kita dah tahu sekarang ni, one of the factor for our polynomial is x minus 1. This one, x minus 1. Sebab kat sini kan dia dah cakap dia adalah faktor dekat atas ni. Okay, so awak boleh pecahkan lagi awak punya polynomial sekarang. Dia akan jadi dalam bentuk x and then in bracket of x minus 1 and then darabkan dengan lagi satu faktor. Bentuk dia adalah bx minus c. Sebab apa bx minus c? Sebab soalan dah cakap kat atas ni. Bx minus c. Bx square minus c, sorry. This one. Okay, so awak tulis je balik dekat situ. Darabkan dengan bx square minus c. Okay, so saya ada soalan. Macam mana saya nak cari bx square minus c ni sekarang? How am I going to find this bx square minus c? Long division. Yes, exactly. We are going to do long division. Okay, so kita akan buat long division. Okay, so long division untuk kita cari this one, we need to divide it with these two. Okay, barulah kita akan dapat baki yang ada. So maksudnya, awak bahagi yang ini dengan these two factor, barulah awak akan dapat this one. Okay, so you need to combine first these two factor. Okay, you need to expand. So bila expand, kita akan dapat x square minus x. Okay, so let's do long division. Miss, Yes. I think we don't need to like factorize the x out. Just use the x minus 1 and terus do the long division already. Can. Faham? Boleh? Mari kita cuba. Let's try that method. Okay. So, contohlah. Sekejap saya buat dia dua bahagian. Okay, so asalnya tadi we have this one. Copy, paste kat sini. Okay, so kita bawa je keluar x minus 1. Okay, so yang tinggal akan jadi kuasa 3. So you have ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, this is the general equation. Okay, so sekarang kita akan buat long division.
for this one. Okay, so I will divide this one with this one. Okay, so let's divide it together. So awak ada X kuasa 4 tolak X kuasa 3 tolak X square tambah X. Okay, and then divide it with X minus 1. X minus 1. Okay, so kita ada X kuasa 4. Oops, tak boleh. So we have X power of 4 dengan X. So kita akan dapat X cube. So X cube kita tulis dekat atas. This one X cube. Okay, so bila expand balik awak akan dapat X power of 4 minus X cube. This is going to be equal to 0, 0. Okay, so dua-dua dapat kosong. Betul ke? Betul kan? Ya, okay. Lepas tu kita turunkan yang ini. And then kita turunkan yang ini juga serentak. Sama-sama. Okay, so awak akan dapat kat sini negative X square plus X. Okay, so dia actually, mari kita buat satu-satu lah. So, sepatutnya, kejap this one is a 0. Betul-betul. Sepatutnya ni kosong kan? Okay, kejap Let's try this one by one. Okay, so sepatutnya dekat sini adalah kosong. And then this one is minus X square. Okay, so awak ada kosong, awak ada X. So kita tulis juga benda ni kat sini. So we have 0 and then we have X. Okay, so nak dapatkan dia, kita akan buatkan dia just 0 lah kat sini. Okay, so maksudnya awak akan plus dia dengan kosong. So saya nak bagi awak nampak dia punya flow tu, bukan tiba-tiba je dia melompat. Okay, so bila kita expand balik, awak akan dapat kat sini kosong, kat sini pun kosong. Both are 0 actually. Okay, so sini kosong, this one will get negative X square. And then barulah awak bawa turun yang ini pula ke bawah. Plus X. Okay, so macam mana kita nak dapat negative X square from X. So we just multiply it with negative X. So darabkan dengan negative X. So bila expand balik awak akan dapat negative X square plus X dekat situ. Okay, so awak akan dapat kat sini bila tolakkan dia it is equal to sini 0, sini pun 0. So dah boleh berhenti buat long division sebab dah tak ada benda dah awak nak bahagikan. Okay, so saya tulis balik kita punya polynomial. So we have X minus 1. Okay, and then bila AX cube kita bahagikan dengan X minus 1, awak akan dapat dia X cube minus X. Macam ni. Okay, so saya cancel this one. Yang ini tadi saya nak tunjukkan je bentuk dia dekat awak. So I cancel this one. Okay, sebab awak dah jumpa yang belakang tadi. So this is the one that you will get from your long division. Okay, so daripada sini awak boleh pecahkan dia. Kalau tengok dekat yang belah kanan ni, dia ada X dekat both of the term. Okay, so this one have X, this one have X as well. So you can factor out the X over there. So awak akan dapat X minus 1 and then factor out X. Okay, and then you have X square minus 1. Okay, so I think that's all yang soalan ni nak. Given the values of A, B and C. Okay, so soalan cakap dekat belakang ni giving the values. Okay, so bila awak dah tulis dia dekat dalam bentuk yang ini, so you need to state back what is A, what is B and what is C. Okay, so just state back, write je balik. So awak punya nilai A, what is your A value right now? Yes, exactly. So A is equal to 1. Okay, and then B is equal to 1 as well. And then C is going to be equal to 1 juga. Semua adalah 1. Okay, betul ke saya buat kat sini? Semua orang boleh faham tak? Faham, Miss. Faham? Okay. So ada dua cara actually awak boleh guna. So this one boleh juga. Okay, nanti awak sambung je buat long division. So yang ini pun okay juga. This one is also another method. Okay, so there are 2 methods lah untuk awak solvekan dia. Okay, so saya sambung part C dengan part D before kita rehat. Okay, sekejap, sikit je lagi.
so untuk part C pula. Okay, so part C dia minta kita hence find the roots of Px. Okay, so soalan minta kita find the roots of Px. So roots is actually the value of x when your polynomial is equal to 0. So awak akan buat polynomial awak equal to 0 sekarang ni. Okay, so oops, sorry. Tak buat. So saya akan copy this one over here. Copy, paste kat sini. Okay, so ini adalah awak punya Px. This is your Px. Okay, so to find roots, kita akan buat dia equal to 0. Okay, so kita buat dia when Px equal to 0. When Px equal to 0, awak akan dapat x minus 1. Besarkan sikit. And then ada x. Then x square minus 1 is equal to 0. Okay, so awak akan dapat nilai. The first one is, awak kena factorize dulu. This one. Okay, so awak akan dapat kat situ. X minus 1 times x times with x plus 1. X minus 1. Ampun. Equal to 0. Okay, so roots awak daripada sini dengan sini adalah benda yang sama. Okay, so just write once. Sekali je tulis x is equal to 1. Okay, and then secondly awak akan dapat x equal to 0. And then lastly you will get x equal to negative 1. Okay, so there are 3 roots all together. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so let's try, let's complete the last question, the last part. This is part C and then part D pula. Okay, so part D, soalan cakap apa? Soalan minta kita, by using the solutions of C, write down the solutions of the equation P of x plus 1 equal to 0. Okay, so soalan minta kita cari this one. So just substitutekan x plus 1 into your polynomial right now. Okay, so polynomial awak is this one. Okay, so substitute sahaja x plus 1. Okay, so apa kita akan dapat kat sini? So we have p of x plus 1. Okay, so substituting x plus 1 dekat firstly, kita akan dapat, saya tulis kat bawah ni. So we have x plus 1, okay, and then minus 1. This is the first factor. Okay, and then x awak, dia dah jadi x plus 1. Okay, and then daripada x plus 1, dia akan jadi x plus 1 plus 1. Okay, and then lastly, kejap saya bawa dia ke kiri sikit. Lastly, you have x, sorry, ke warna merah. X plus 1 and then minus 1. Okay, so let's simplify this one. So the first factor, dia akan jadi, this one is 0. So you just left with x. Okay, and then second factor is x plus 1. Then third factor, this one dia akan jadi 2. So you have x plus 2 over there. Okay, and then lastly, this one is 0. So you have x. Okay, so sekarang ni soalan minta kita px plus 1 is equal to 0. When px, ya ampun, sorry. Saya tak tahu kenapa iPad saya macam ni. Px plus 1 is equal to 0. Okay, so maksudnya awak punya this whole expression over here is equal to 0 as well. So saya paste je dekat sini. Okay, so dia sama dengan kosong.
Okay, so awak akan dapat, okay, this one is the same with this one. So just write it once, x is equal to 0. Okay, and then secondly, kita akan dapat x is equal to -1. And lastly, x is equal to -2. Yes, that is all from this question. Ada soalan tak? Is everyone clear? Here. Yeah? Okay, no problem. Understanding this question? Tak ada? Okay, good. So, tak ada, kalau tak ada soalan, kita rehat sebentar dalam 5 minit. Okay, so sekarang 3:01 minit. 3:02 minit. So, sekarang tambah 5 minit, 3:07 minit, kita akan sambung balik. Okay? So, pergi rehat dulu. Okay. Tiada lagu kah, Miss? Boleh, nak lagu apa? Apa-apa je lah, Miss. Bagus eh? So, apa lagu saya suka sekarang?
Okay, jom kita sambung. Is everyone ready? Jom. Jom. Okay, good. Okay, so let's finish chapter 6 by today. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so in this last chapter, subtopic in chapter 6, you are going to learn on partial fractions. Okay, so partial fractions. Okay, so let's take a look at the learning objective first. Okay, so if you read the learning objective, okay, so kita baca sama-sama. At the end of the lesson, students, you should be able to construct partial fractions decomposition. Okay, you should be able to construct partial fractions decomposition when the denominators is in the form of, so awak akan belajar 3 bentuk denominator. Okay, so bentuk yang pertama is when your denominator is in linear factor. Okay, this is the first type of denominator. Okay, and then the second one, you are going to learn how to write your partial fraction when denominator is in repeated linear factor. Okay, so lastly, bila awak punya denominator tu adalah a quadratic factor that cannot be factorized. Okay, so contohnya, kejap, saya nak pakai warna lain. Kuning, quadratic factor that cannot be factorized. Okay, so contoh dekat sini is linear factor, contohnya kita ada x plus 1, let's say. Okay, kalau repeated linear factor, awak ada linear factor tapi dia berulang, dia repeat. So contohnya kita ada x plus 1 square. Okay, so kita ada x plus 1 saja actually tapi dia repeat sebanyak 2 kali. Okay, so a quadratic factor that cannot be factorized maksudnya quadratic expression yang kita tak boleh tekan calculator. Kalau awak tekan calculator, dia akan dapat complex number ataupun dia akan jadi nombor yang perpuluhan yang tak cantik. Okay, so contohnya macam x square plus 1. Okay, so this one cannot be factorized. Okay, so itu adalah the first part. Okay, and then secondly, awak akan belajar to change the rational polynomials to proper fraction when the degree of the numerator is the same or more than the denominator. Okay, so maksudnya dekat sini is, this one maksudnya kalau awak ada satu fraction, dia adalah improper fraction. So when you have a improper fraction, okay, awak kena tukarkan dia into proper fraction. Okay, tukarkan dia into proper fraction baru boleh cari partial fractions. Okay, so last part is finding the partial fraction. Mana aku nak pakai? Alright. Determine the partial fractions. Okay, so jom kita try dulu tengok apa sebenarnya partial fraction ni. Okay, so contohlah, cuba tengok contoh saya ada kat bawah ni, yang warna hijau ni. This one example over here. Okay, now awak ada two fraction. Okay, so this is the first fraction, this is the second fraction that you have. Okay, so bila saya suruh tambahkan kedua-dua fraction ini, apa yang awak akan buat? What will you do? Denominator. Denominator tu nak buat apa? Masih sama. Yes, betul. Kita akan samakan denominator. Okay, so macam mana kita nak samakan denominator? Kita akan guna teknik cross multiplication. Okay, so maksudnya dekat sini, this one kita akan darabkan dengan yang ni. Sorry, 2 kita akan darabkan dengan x minus 1. And then yang dekat belah kanan ni kita akan darabkan dengan 3x.
Okay, so it will become 2 times with x minus 1. Okay, and then awak akan pluskan dia dengan 3 times with 3x. Macam ni. Okay, and then dia akan jadi over with the combination of the denominator. Yang ini awak jangan expand. So you have 3x times with x minus 1. Macam tu. Okay, so sekarang kita simplifykan yang bahagian atas, numerator that we have. So bila simplify, awak expand 2x minus 2 and then plus 9x. Okay, denominator just stays the same. Don't expand the denominator. So you have 3x, x minus 1. Okay, macam ni. Okay, so simplify lagi kita punya numerator. So awak akan dapat 2x. 2 plus 9 is 11. So you get 11x minus 2 over 3x times with x minus 1. Macam ni. Okay, so ini adalah apa yang awak belajar daripada sekolah menengah, I think. Okay, so awak ada dua fraction, awak tambahkan dia, awak akan combinekan dia punya denominator. Okay, sekarang ni kita nak belajar terbalik pula. Okay, so terbalik maksudnya sekarang awak ada this one, awak nak reverse the process pergi sini. Okay, so saya buat satu pecahan kat sini. Okay, so awak ada, polinomial awak adalah 11x minus 2 over 3x times with x minus 1. Okay, so awak ada this complex fraction yang ada dua factor dekat denominator. So you have two factors on your denominator. Okay, so awak nak pecahkan dia jadi this one balik. Okay, so apa yang kita buat kat sini is sebenarnya kita akan split it into two fraction. Fraction pertama, fraction kedua. Okay, so fraction pertama dia akan ambil this one factor, tulis dekat sini. Okay, and then fraction yang kedua, this one, kita akan ambil dia, tulis dekat sini. Okay, so yang belah atas nak tulis apa? Kita tulis unknown. So kita ada A, kita ada B dekat atas ni. Okay, so goal kita adalah kita nak cari apakah A dan apakah B. Okay, so we want to find what is A and what is B. Sebab kita nak tulis kita punya fraction ini ke dalam bentuk yang ini. So we need to know what is A and what is B. Okay, so nanti kita akan belajar cara macam mana kita nak cari nilai A dan B ni. Okay, so kalau ikutkan A sebenarnya adalah 2, B adalah 3. Okay, boleh faham tak this konsep? Ni konsep je dulu. Jadi kita akan masuk macam mana kita nak cari. Okay, semua orang okay ke? Ada apa-apa soalan? Okay je. Okay, so let's go to the things that we are going to learn. Okay, so semua ni. Okay, jom kita tengok this one. Okay, so dalam this 6.3 partial fractions, there are two types of fraction. Okay, so memang daripada sekolah rendah, sekolah menengah pun memang kita belajar ada dua jenis fraction. Okay, first is proper fraction. Okay, and then second adalah improper fraction. So macam mana kita nak differentiate between proper fraction and also improper fraction ni? Okay, so awak akan tengok pada degree of your numerator and also denominator. So let's say we have our polynomial px over divisor. Okay, so sekarang ni kalau awak punya px, if the degree of your px is less than degree of your divisor, then this one adalah proper fraction. Okay, so if let's say awak punya yang bawah ni pula, if let's say the degree of your polynomial is greater than or equal divisor, this one adalah improper fraction. Okay, boleh faham ke? Mari kita tengok contoh. Okay, kalau kita tengok contoh yang pertama, this one over here. Okay, so bila tengok dekat sini, apa degree untuk numerator kita? What is the degree of our numerator? Ni. Degree dia apa ni? Kuasa berapa sekarang ni? 1. Yes, betul. Atas adalah power 1. Okay, yang bawah power berapa? 2. Yes, betul. Kenapa 2? Sebab dekat sini 1,
This one is 1. Okay, so atas 1, bawah 2. So bila dekat atas powernya lagi kecil daripada dekat bawah, dia adalah proper fraction. Okay, so kita tengok pula example yang kedua. So example yang kedua, awak sebenarnya ada x power of 0. Okay, so kita punya degree untuk numerator is 0 and the degree for denominator is actually 3. Because this is 1, this is 2, so dia jadi 3. Okay, so this one is also proper fraction. Okay, so saya tak nampak komen awak dekat dalam chat. Okay, so untuk yang ketiga, example yang ketiga pun sama juga. So numerator kita ada power 1, denominator kita power dia degree is 3. Okay, so this one is also proper fraction. Okay, so cuba tengok contoh dekat improper fraction pula. So kalau improper fraction, saya cakap dia punya polynomial mestilah lagi tinggi ataupun sama dengan dia punya divisor. Okay, so bila tengok dekat first example over here, so your numerator, the degree is 3 and then your numerator, sorry terbalik saya sebut, numerator degree 3, denominator degree 2. So dekat sini yang atas ni lagi besar daripada yang bawah. So this one adalah improper fraction, pecahan tidak wajar. Okay, so tengok second example. So kita ada dekat atas degree 3, denominator degree 2. Sama juga. Okay, and then last example over here, numerator degree 3, denominator degree 3 juga. So yang ini sama. So bila sama, dia pun termasuk dalam improper fraction. Okay, boleh faham tak this one? Semua orang okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, so before saya nak pergi kepada soalan contoh, saya nak terangkan dulu dekat awak apa yang awak akan belajar. Okay, so this one. Oops, sorry. This one. Okay, so let's take a look at this one first. Yang dekat sini dulu. Okay, so sekarang ni awak ada proper fraction. Denominator dia adalah linear factor. Okay, if you take a look at this denominator over here, awak ada dua factor. And both are linear factor yang berbeza. Dia tidak berulang. Okay, so the first one is x minus 1 and then the second one is x plus 2. Okay, so cara untuk awak pecahkan dia into partial fraction, dia sama juga macam yang first example yang saya bagi dekat before this tadi. Before the previous slide. So dia actually is equal to, so awak tulis dulu dia punya denominator, dia akan ada 2. Okay, this one ada 2. So the first denominator is x minus 1, second is x plus 2. X plus 2, macam tu. Okay, so atas kita tulis je A and another one kita tulis B. Okay, so ini adalah bila awak ada linear factor as your denominator. Okay, dia different linear factor. Okay, so tengok yang second case, if you have a repeated linear factor. Okay, so repeated maksudnya dekat sini dia berulang. So awak ada x plus 2 tapi dia ada kuasa 2. So you have x plus 2 times with x plus 2. Okay, so macam mana kita nak tulis dia as partial fraction? So bila in this case dia akan pecah jadi 3. Ni contoh yang ini dia akan pecah jadi 3 lah. Okay, so contohnya sekarang this one dia akan jadi 1. So this one yang dekat bawah dia adalah x minus 1. Okay, and then awak akan pluskan dengan 1 lagi. So kita akan tulis a single factor of x plus 2 dulu. Okay, and then lastly awak akan tambahkan dengan lagi satu factor which is x plus 2 square. Okay. Okay, so yang belah atas nak tulis apa? Kita tulis sahaja A, B and also C. Right. Macam tu. Okay, so itu adalah second case. Okay, so what about the third case? So kalau untuk case yang ketiga, kejap Okay, contoh. Untuk second case ni tadi, this one, second case. If let's say saya buang yang ini, then awak punya term ada berapa sekarang? Sorry, berapa awak punya fraction yang ada? 1, 2, 3. 2, exactly. So saya akan buang yang ni juga. Okay, so kalau yang ini case dia akan jadi 2 tu. Okay, so saya rewrite balik kejap Saya tulis semula this one. Tambahkan dengan this one. Okay, macam tu je.
Okay, so tengok third case pula. So for the third case, you have quadratic factor that cannot be factorized. Okay, so this one over here, dia adalah quadratic yang kita tak boleh nak factorkan dia guna calculator. Sebab apa? Sebab kita dapat x square sama dengan negatif 3. So negatif kat sini tak boleh kan sebab kat sini square. Okay, so for this, untuk soalan yang macam ni, dia akan jadi lain sikit. So firstly, awak akan ambil this one over x plus 1. Okay, and then awak pluskan dengan the second factor, this one, 3 plus x squared. Okay, so yang dekat atas dia pun berbeza sedikit. So untuk yang first fraction, dia akan jadi a. Tapi untuk second fraction, dia akan jadi ax plus b. So saya buat dia dalam bentuk bx plus c. Bx plus c. Macam tu. Okay, so settle kat situ. Okay, kejap saya tengok saya buat ajaran selesai kat awak. Bagi saya tengok nota kejap. Nota. Chapter 6. Partial. Yes, betul sudah. Okay, good. It's this one. Okay, so kita sambung. Itu adalah proper fraction. Okay, so kalau awak ada improper fraction, so cara dia beza sedikit je. Okay, sebab apa? Sebab awak kena buat long division. Okay, so awak kena jadikan awak punya fraction tu di dalam bentuk ni. This one. So it must be in this form. Dia akan ada qx plus rx over dx. Okay, awak kena buat long division. So daripada sini sebenarnya kita akan ambil yang ni, yang saya buat yang belakang ni, this one, kita akan guna dia balik dekat sini. Sebab dia dah jadi proper fraction sekarang ni. So yang belakang ni yang akan kita go through all the steps yang kita perlukan untuk cari nilai A, B, C, etc. Okay, boleh faham ke? Okay, tak apa. Saya, maybe awal-awal ni kita tak faham sangat. So let's do some example. Sekejap, saya tulis kat sini dulu. Kena buat long division. Okay, so bila buat long division, dia akan jadi bentuk yang atas ni. Okay, so let's do some example. Okay, so this one. Okay, so untuk first example, kita ada linear factor. Okay, so soalan minta kita express the following fractions into partial fractions. Okay, so sekarang denominator kita, dia ada linear factor yang berbeza. Okay, so bila berbeza maksudnya dia dekat case yang pertama. The first case. Okay, so kita akan pecahkan dia into two parts. So the first factor is x plus 2. And then plus with the second factor, which is x minus 3. Okay, so dekat atas kita tulis A dengan B sahaja. Okay, so previously kan saya bagi contoh, if you have this one, apa yang awak nak buat untuk tambahkan dia? Nak simplifykan dia. Kita akan darab silangkan dia. Okay, so kita akan equate dia punya denominator. Equate denominator. Equate denominator. So awak akan dapat dekat sini, bila kita equate denominator, yang A akan darabkan dengan the second factor, which is x minus 3. Okay, and then B is going to be multiplied with the first factor, which is x plus 2. Macam tu. Okay, and then overkan dia dengan x plus 2 x minus 3. Okay, macam ni. Okay, so sekarang kalau awak tengok, if you take a look at this one and also this one, apa yang awak boleh concludekan daripada sini? Siapa tak nak cuba? Okay, tak apa. So kalau kita tengok kat sini, denominator, this one, dia dah sama dengan this one. Okay, yang tak sama adalah kita punya numerator over here. So kita akan comparekan these two.
expressions that we have. Okay, so by comparing, awak akan dapat 2x plus 3 is equal to a x minus 3 plus b x plus 2. Okay, so sebenarnya kalau awak dah biasa, awak boleh je terus lompat daripada sini pergi sini terus. Okay, tapi untuk yang ni saya nak tunjukkan dulu macam mana awak nak dapatkan this one. Okay, macam mana nak dapatkan, kita akan follow lah daripada atas ni pergi ke bawah. Kita akan ikut je method ni. Okay, so kita sambung. Alright, so sekarang ni saya ada soalan untuk awak. Okay, macam mana kita nak matikan, sekarang ni kita nak cari A dan juga B. We want to find the value of A and also value of B. So, saya tanya dulu awak, macam mana awak nak matikan A dekat sini? How are you going to kill this A over here? Macam mana kita nak bunuh dia? Ada cara tak? Boleh tak kalau saya nak masukkan apa-apa root kat situ? Any value of X. Kita akan masukkan X equal to 3. Okay. So, kalau nak senang untuk kita cari nilai A dan juga nilai B, yes, exactly. So, Azina cakap dekat dalam chat, kita akan substitute X is equal to 3. Okay. So, bila awak substitutekan X equal to 3, when X is equal to 3, this whole thing over here, dia akan jadi kosong. Okay, so apa yang awak akan ada is, kita substitutekan X dekat every X that we have. So you have 2 times 3 plus 3 and then equal to 0. So 0 tak perlu tulis. And then plus B dalam bracket 3 plus 2. Okay, so let's simplify this one. So you are going to have on the left hand side is 2 times 3 is 6. 6 plus 3 is 9. Okay, and then kat belah kanan awak akan dapat 5B. Okay, so your B is equal to 9 over 5. Macam tu. Okay, so settle untuk satu nilai. Nilai B. Okay, so macam mana pula kita nak cari nilai A? So terbalik, macam mana pula kita nak matikan this one? Okay, so to kill this B, kita akan substitutekan X equal to 2. Okay, so let's substitute. When X is equal to 2, kita akan dapat 2 times 2 plus 3 and then equal to, this one dah mati. Mana yang dah mati? Kejap. X equal to 2 tu X equal to negative 2. It's negative 2 kan? So it's negative 2 supposedly. Negative 2, so okay, so kita akan dapat yang depan adalah A in bracket of negative 2 minus 3. Macam tu. Okay, so simplify this one. So you will have 2 times negative 2 is negative 4. Negative 4 plus 3 is negative 1. And then equal to negative 5A. Okay, so awak akan dapat A sama dengan 1 over 5. Okay, so awak dah ada nilai A, dah ada nilai B. So apa yang awak perlu buat sekarang adalah substitutekan balik nilai B dan A yang awak ada ni into this one over here. Okay, so kita akan tulis semula. We are going to rewrite back our initial fraction. Okay, so tulis semula initial fraction kita tadi. Kita ada 2x plus 3 over x plus 2 x minus 3. It is going to be equal to, so A adalah 1 over 5. So tadi kan x plus 2 kat bawah. Sekejap. So we have x plus 2 and then plus with x minus 3. Okay, so kita dah tahu nilai A. A is 1 over 5. So awak substitutekan A, 1 dekat atas, 5 dekat bawah. Macam ni. Okay, and then untuk B pula, kita tahu dia adalah 9 over 5. So 9 dekat atas, B, 5 dekat bawah. Okay, so settle this one. Okay, boleh tak? Ada soalan tak for this one?
Is everyone clear with this example? Okay tak? Okay, Miss. Okay. Okay, good. So, kejap. Saya pergi ke sini. Resize. Oh, ya ampun. Yang ni. Okay, so saya nak buat satu example. This one. Okay, so example B ni. Okay, so before awak boleh buat example, so awak kena determine dulu, identify dulu sekarang fraction yang kita ada ni dia adalah proper ataupun improper fraction. Tidak maksud proper. Sekejap. Saya nak lompat terus pergi sini. Saya nak buat terus example ni. Okay. So sekarang kita memang ada improper fraction. Okay. So first thing that you need to do is you need to identify first the fraction that you have is either proper ataupun improper. So in this case, soalan ni adalah improper fraction. Sebab apa dia improper? Sebab atas degree 4, bawah degree 2. Okay, so untuk kita solvekan this kind of question, untuk jadikan dia dalam bentuk partial fraction, pertama sekali yang awak kena buat adalah long division. Okay, so let's do some long division. Kena buat long division dulu ke tulis dulu? Sekejap saya fikir balik. I think you need to write it first. Okay, sabar. Kita long division dulu. Okay, sorry guys. Let's do long division first. Okay, so kalau tengok yang dekat atas tu, kita ada x kuasa 4, terus lompat pergi 1. So maksudnya dia hilang x kuasa 3, 2 dengan x kuasa 1. So awak kena pecahkan yang itu satu-satu. Cuba awak buat long division for this one. Apa awak akan dapat? Cuba try. Saya bagi dalam 2 minit. Kalau dah dapat bagi tahu terus. Dapat tak? Apa dia punya quotient dekat atas tu? Dengan remainder dia. Anak-anak, you okay? Do you get the remainder and also quotient? Tengah kira. Akhirnya, okay. X square minus x plus 7 X square minus x minus x plus 7. Okay, what about the remainder? negative 13x plus 41. Plus 41. Okay, semua orang dapat jawapan yang sama tak? Sama. Sama. Okay, good. Okay, so jom kita try terus. Sambung. Okay, so awak kena tulis awak punya fraction ni sekarang into this form. Dalam bentuk ini. Okay, so sekarang kita ada quotient. So quotient is x square minus x plus 7. X square minus x plus 7. Sekejap saya padam dulu this one. So padam juga. Okay, so
So that is our quotient, and then we plus 8. We plus this one with our remainder, which is negative 13x plus 41. Plus 41, and then overkan dia dengan awak punya divisor tadi, which is x square plus x minus 6. X square plus x minus 6. Okay, so sekarang ni apa yang awak kena buat is, yang ini, yang belah kiri ni sekarang, this one, awak tak perlu buat apa-apa dengan dia. Okay, so this one biarkan sahaja. Okay, and then yang belah kanan ni sekarang yang problem. Okay, so ni awak kena pecahkan dia into partial fraction. Okay, so pecahkan dia into partial fraction, sekarang dia akan jadi, so yang ini saya bawa dia pergi tempat lain. So we have right now is negative 13x plus 41. Okay, and then overkan dia dengan x square plus x minus 6. Okay, so before awak nak pecahkan dia into partial fraction, denominator awak dia mesti into factors form. Dia mesti dalam bentuk factor. Okay, so sekarang ni x square plus x minus 6, kita boleh jadikan dia x plus 3, x minus 2. So dia adalah x plus 3, x minus 2. Okay, so yang atas dia akan jadi sama juga, negative 13x plus 41. Okay, macam ni. Okay, so bila kita pecahkan dia jadi partial fraction, dia akan jadi dua bahagian. So the first one is x plus 3 dekat denominator, and then the second one dia akan jadi x minus 2 dekat denominator. So atas A, atas ni B. Okay, so sekarang cuba cari nilai A dan B awak. Cuba try cari. Guna balik method yang dekat atas tadi. Boleh nampak tak? Aku tak boleh nampak. Ni, tak boleh nampak pula. Saya kecilkan balik kejap dia. Copy. Okay, so I paste it over here. And then kita kecilkan dia. Okay, so cuba guna cara yang ini tadi. Okay. Okay, negative 16, Negative 16, B, 3. 3. Okay, good. Semua orang dapat jawapan yang sama? Okay, orang lain dapat jawapan tak? Do you get A, negative 16, B, 3? Dapat? Ya, dapat. Okay, good. So, kiranya semua dapat Okay, so jom kita sambung. So, bila kita dah dapat, so saya akan rewrite balik saya punya equation ni sekarang. Okay, so I'm going to rewrite back this one as negative 16 over x plus 3 plus B tadi berapa saya lupa? 3 kan? Ya. Yes, okay. So 3 over x minus 2. Okay, so saya tulis dulu yang ni, this one.
I write this one first. Copy, paste. Kenapa dia paste kat atas? Okay, so dia ada satu proses kat tengah-tengah ni. Yang ini awak cari sendiri tadi. Okay, so dia ada dot. Okay, so conclusion daripada yang warna purple yang saya highlightkan ini adalah this one. Okay, but this is not your final answer. Sebab apa? Sebab soalan pada asalnya adalah yang ini. Okay, so maksudnya awak kena rewrite balik. Awak kena buat this one is equal to this one yang warna hijau ni plus this one. Yang ni, yang kat belakang ni. Boleh faham ke? Okay, so maksudnya yang ini sama dengan ini tambah this one. Okay, so that is going to be your final answer. So let me small this one first. Kecilkan yang ini, decrease the size. Okay, so jawapan akhir awak tulis semula soalan asal awak. So you have x power of 4 minus 1 and then over it with x square plus x minus 6 is equal to the one with the highlight green, the green highlight. So ada x square minus x plus 7. Okay, and then plus kan dengan yang atas ni tadi, yang kotak warna merah ni. So you have kat situ minus 16 over x plus 3 and then plus 3 over x minus 2. Okay, settle. Okay, boleh tak semua orang ada soalan for this one? This is going to be your final answer. Semua orang okay tak? Do you have any question? Isa, Absa. Clear? Tak clear sangat? Sedang memahami? Okay. Okay. Memahami. Boleh lah. Ya, boleh lah. Boleh lah. Okay, tak apa. So nanti kita try buat latihan yang lain dekat dalam soalan tutorial. Okay, so this is the case when awak ada linear factor as your denominator. Okay, so let's take a look at the second case. Okay, second case dekat sini. Okay, so now we have a repeated linear factor. Okay, so repeated linear factor, macam tadi saya tulis dekat atas, untuk awak find the partial fractions for you to split it into 3 partial fractions or 2 or more partial fractions. So, cara dia adalah, so dia akan jadi equal to, this one I think I need to movekan ke sana sikit. Okay, so dia akan jadi over x minus 1. Okay, and then plus it with x plus 2. And then lastly, dia akan jadi x plus 2 square. Macam tu. Okay, so dekat numerator, kita akan tulis dia as A, B and also C. Okay, so now let's equate the denominator that we have over here. So, untuk yang first kali, first term yang A ni, dia akan didarabkan dengan apa? What will A multiplied with? Sekarang kita ada x minus 1. So, target kita nak jadikan dia macam ni. So, apa yang tak ada? X plus 2 square. Yes, exactly. So, apa yang tak ada tu yang kita akan darabkan dia. So, maksudnya A awak, dia akan darab with x plus 2 square. Okay, so settle dekat sini. Okay, and then what about B? So, dekat B, kita ada x plus 2. This one kita ada. Apa yang kita tak ada? What we don't have for B? X minus 1 Yes, x minus 1. Okay, ada koma kat situ. sama X plus 2. Yes, exactly. So, x plus 2. Okay, betul. Okay, so itu adalah untuk B. What about untuk C pula? So, kalau C yang tak ada adalah x minus 1 sahaja. Okay, sebab kita dah ada this one. So, ni cancel. Yang tak ada is this one only. So, darabkan dengan x minus 1. X minus 1. Okay, so dia sebenarnya ada satu over dekat bawah. Saya tak muat. Sekejap saya try tulis balik kat sini.
plus C kat sana. Awak pergi sana lagi. Ni duduk sana lagi. Okay, jangan pandang belah kanan, pandang belah kiri je. Okay, so sekarang ni dia adalah equal to, dia adalah over x minus 1 times with x plus 2 square. Okay, macam ni. Okay, so sebenarnya kalau awak tak nak tulis denominator ni pun tak ada masalah. Okay, so maksud saya ada dua cara awak boleh tulis. It's either awak buat macam ni ataupun awak terus lompat. So lompat maksudnya sekarang kita punya numerator sahaja yang tak sama. Okay, the only difference is on numerator. So we are going to equate kita punya numerator sebab kita compare. Okay, so kita akan dapat 9 is equal to A times X plus 2 square plus B times X minus 1 times X plus 2 and then plus C times X minus 1. Macam ni. Okay, so kalau awak nak buang, if let's say awak nak buang yang ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, maksudnya awak lompat terus dekat yang nombor yang saya buat ni sekarang. So you just lompat. Okay, tapi kalau awak tak nampak sangat, awak tak faham sangat macam mana dia jadi, then awak kekalkan je lah yang warna purple ni. Okay, so let's continue this one. Okay, so sekarang ni first kita nak matikan dulu this one over here. So macam cara kita nak matikan dia? Kita akan substitute nilai x equal to negative 2. Sini. Bila masukkan negative 2, sini jadi negative 2, so semua akan jadi kosong. Okay, so let's try substitute a value. So when x is equal to negative 2, okay, so dia senang kata awak substitute nilai root awak. So apa nilai yang terhasil daripada faktor awak tu. Okay, so kita substitute x equal to negative 2, so you will get 9 is equal to, so yang the first one dia akan jadi kosong. This one dia akan jadi 0. What about this one? Dia jadi apa? Jadi kosong. Betul. Dia akan jadi 0 as well. So yang ini je nanti akan ada nilai. So awak substitutekan negative 2. So you will have C in bracket of negative 2 minus 1. Macam tu. Okay. So we will have 9 times with negative 2 minus 1 is negative 3. So you have negative 3C. Okay. So C is equal to negative 3. Settle untuk C. Okay. So let's substitute another value. So tadi kita dah guna x equal to negative 2. So now we use another factor. X equal to 1 pula. Another root. So when x is equal to 1. Okay. So saya padam yang ni. Saya padam this one. This one. Okay. So bila x equal to 1. Okay. Substitutekan dia into this one. Oops. Sorry. This one. Kita akan dapat nilai. Tapi bila masukkan dekat sini, dia akan jadi kosong. Dekat sini pun akan jadi kosong. So awak akan dapat 9 sama dengan A in bracket 1 plus 2 square. Okay, so you get 9 equal to, is it 9? 1 plus 2 is 3, 3 square is 9. So 9 is equal to 9A, so A is equal to 1. Okay, so awak dah dapat dua nilai. C equal to negative 3, A is equal to 1. So macam mana awak nak cari nilai B sekarang ni? How are you going to find the value of B? This one over here. Boleh tak kalau saya nak masukkan apa-apa nilai X? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Okay. So sebenarnya untuk kita cari lagi satu nilai, kita just pick any value untuk kita cari nilai B. Okay. So untuk senang kita akan guna X equal to 0. So we are going to use X equal to 0. Saya padam this one dulu. Okay. So when X is equal to 0. So ini padam, this one saya padam, this one saya padam. Okay. So kita akan dapat 9. Sama dengan, so A tadi kita dah tahu nilai which is 1. So substitutekan A with 1. So you have 0 plus 2 is 2 square. Okay, and then plus B. B is, we don't know B. Okay, and then X minus 1, 0 minus 1 is negative 1. And then 0 plus 2 is 2
Okay, and then plus with C x minus 1. So C is negative 3. So saya terus tulis negative 3 kat sini. So minus with 3 and then 0 minus 1 is negative 1. Okay, so let's simplify. So awak ada 9 sama dengan 4 tambah. So this one is equal to negative 2b. So dia akan jadi tolak 2b. Minus 2b. And then lastly adalah plus 4. Okay, so 9 minus 4 is equal to 1. Equal to negative 2b. So b is equal to negative 1 over 2. Settle dekat sini. Okay, so daripada sini kita dah ada nilai A. Kita dah ada nilai B. Kita dah ada nilai C. So awak kena tulis semula jawapan akhir awak. Okay, so rewrite back your final answer. Miss, Macam ni. Yes. Saya salah kira yang bahagian C itu kan negatif 3 itu, terus Aha. kosong minus 1 tu negatif 1 darab dengan negatif 3 kan? Betul. Betul. Kenapa saya tambahkan tak? Tambah 3. Okay, thank you. So we have 9 minus 4 minus 3. Pada. Okay, so kita ada 9 minus 4 is 5. 5 minus 3 is 2. So we have 2. 2 is equal to negative 2b. Hence, b is equal to negative 1. Okay, baru betul. Okay, so sekarang kita tulis semula. So, you have the original fraction 9 over x minus 1 x plus 2 square. Okay, and then equal to this. A is x minus 1 plus b x plus 2 plus c x plus 2 square. Okay, so just masukkan saja A 1, B negative 1, C negative 3. Okay, so saya transferkan negatif ni ke depan. This one duduk kat depan, this one duduk kat depan. So siaplah kita punya partial fraction. Settle. Ada soalan tak? Semua okay tak soalan ni? This case, the second case. Okay. Okay. Ada soalan tak? Saya rasa saya terpaksa habiskan dekat second case je. Sekatnya tiada. Okay, sekarang tak ada. Okay, good. Alright, so there is another case actually, the quadratic factor that cannot be factorized. Tapi saya tak sempat nak explain kat awak this one. Okay, but okay. So awak punya homework lepas ni is awak tengok video daripada YouTube untuk part 4/4. Nanti saya akan bagi kat awak. Okay, so awak tengok video yang itu and then cuba buat example and saya akan bagi soalan tutorial untuk awak hantar beberapa. Okay, for you to practice on what you have learned for today. Okay, I think that's all sebab sebab ada kawan awak, ada beberapa orang kawan awak dia tak jawab lagi UPS 2. So kalau saya sambung lepas ni nanti tak sempat nak jawab UPS 2 on time. Okay, so yeah. If you have no question, then that will be the end of our class for today. Thank you guys. Cuba fahamkan balik apa saya hari ini. Thank you. Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye, Miss. Thank you, Bye. Miss. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Bye. Miss.